Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul sesi yang ke-19 pengajian fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu bab berkaitan dengan al-munakahat. Ya, yang mana kita sudah pun melangkau pada hukum bab talak, yang mana kita sudah bincangkan tentang jenis-jenis talak, talak dijatuhkan, dan begitu juga dibincangkan tentang apakah jenis lafaz talak. Dia disebut sebagai talak bid'i ataupun talak yang membawa makna kepada bid'ah, talak yang sarih, jelas, yang mana ia nampak ianya berlaku, yang mana tidak boleh ditakwilkan. Perkara itu kalau disebutkan lafaz tentang perkara itu, itulah maknanya bahawa itu yang diniatkan talak. Manakala lafaz kinayah, satu lagi lafaz yang mana ianya boleh ditakwilkan ataupun boleh dibawa kepada makna yang berbeza. Sama ada dia boleh jatuh talak dengan niat talak, ataupun dia boleh dengan niat yang lain, ataupun dengan maksud lafaz yang berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita dah bezakan. Jadi lafaz sarih ni dia jatuh walaupun dengan bergurau sekalipun, walaupun dalam keadaan tak sengaja, bukan tak sengaja, maksudnya walaupun tanpa niat sekalipun, dengan niat untuk bergurau, tetapi benda talak tu tidak jatuh, walaupun apa yang dia niatkan itu bukan, ya, aku talakkan kau, aku ceraikan kau, maka disebutkan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka ia boleh jatuh talak, walaupun hati saya tak berniat begitu. Manakala lafaz kinayah ini dia tak jatuh, melainkan dengan niat, keluar kau dari rumah ini. Dalam hatinya suami berniat, niat talak, maka jatuh talak. Maka di sini hakim wajib siasat dan tanya, dan menghukum berdasarkan perakuan si suami itu sendiri. Kalau suami itu dia mengaku bahawa memang niat talak, maka talak. Kalau suami tak mengaku, dia kata, saya tak niat talak, saya cuma halau dia je, tapi saya tak terlintas kat hati saya nak ceraikan dia, maka ini tidak dikira sebagai talak. Ya, sama jugalah yang mengaku bujang, saya bujang lagi. Jadi kat sini pun kinayah juga, dia tertakluk kepada niat sendiri. Sebab apa, bujang ni dia tak menafikan bahawa dia tu bukan tak diisteri langsung. Mungkin kita boleh bawa makna lain, bujang tu bermakna bujang tiga. Macam saya lah, saya ni bujang tiga, maksudnya boleh kahwin lagi tiga. Nampak tak? Ya, jadi bujang tu kinayah. Tapi kalau dia kata awak dah kahwin, saya bujang lagi, dalam hatinya dia berniat menyatakan bahawa memang nak mentalakkan isteri dia. So kalau niat untuk mentalakkan isterinya, maka ia dikira jatuh talak. Nampak? Itu bab kinayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah bincangkan secara terperinci berkaitan dengan lafaz, dan begitu juga dengan dalil-dalilnya. Maka kita nak masuk jenis talak, talak bid'i, ya, dan talak bukan bid'i, ya, talak sunni dan talak bid'i. Ya, maksudnya
talak yang dibenarkan dan talak yang diharamkan menurut syarak itu sendiri. Ya, baik. Perempuan yang diceraikan akan berada dalam satu daripada 3 keadaan berikut. Ya, dia akan berlaku tak lari daripada 3 keadaan berikut. Ya, pertama kita bincangkan satu-satu, kita akan detailkan satu persatu. Baik, pertama, bersih daripada haid dan nifas dan tidak disetubuhi oleh suaminya dalam tempoh tersebut. Ya. Talak dalam keadaan ini dinamakan sebagai talak sunni. Maksudnya isteri bukan dalam keadaan haid. Maksudnya suci. Dan ketika suci, lepas suci daripada haid, suami tak setubuh dia. Katakanlah dia dah suci daripada haid, suci saja daripada haid, maka dia jatuhkan talak, ataupun selepas beberapa hari dia talak. Maksudnya ini dinamakan talak sunni, maksudnya talak yang dibenarkan, yang diharuskan. Ya, tidak jatuh haram dan tidak dikira berdosa. Nanti kita akan bincangkan apakah hikmah di sebalik mengapa yang mana dibenarkan talak sebegini dan tidak dibenarkan talak yang satu lagi. Okey, bagi talak yang macam wanita bukan dalam keadaan haid, ditalakkan bukan dalam keadaan nifas, dan begitu juga selepas suci daripada haid dan nifas, suami belum setubuhi dia, maka jika jatuh talak, maka hukumnya dikira sebagai talak sunni atau diharuskan. Bukan sunni itu bukan sunat yang digalakkan, tidak. Tetapi yang bermaksudkan di sini oleh para fuqaha adalah talak yang harus dijatuhkan, tidak jatuh makruh ke, tak jatuh haram dan seumpamanya. Ya, talak ini bertepatan dengan ajaran syarak bagi suami yang terpaksa menjatuhkan talak. Yang terpaksa lah, sesuai lah. Ya, bukan apa, pasal apa? Sebab dalam hal ini kita akan tengok supaya waktu ataupun tempoh iddah itu tidak dikira panjang. Ya, tidak dikira sebagai tempoh yang panjang. Nampak tak? Ya, jadi dalam hal ini kalau kita lihat jatuh talak, sama ada dia sebutkan bilangan ataupun tidak, katakanlah waktu wanita tu suci, ya, tidak disetubuhi, maksudnya tak ada haid, tak ada nifas, maka aku talakkan kau, maka jatuhlah talak. Ya, walaupun begitu digalakkan, tidak digalakkan, maksudnya kalau boleh, kalau nak talak macam mana sekalipun, disebutkan oleh mazhab Syafi'i, jangan talak sekali 3, makruh hukum dia. Ya, nanti menyesal. Marah macam mana sekalipun, duk marah geram sangat dengan isteri, tuan-tuan, dia bagi talak 3. Ya, dia bagi talak 3, tuan-tuan. Kes ni pernah saya dengar, kes dekat Johor. Kes kat Johor ni dia berlaku macam mana, tuan-tuan? Ada seorang mu'allaf, dia bekas penganut agama Hindu, Allah buka hati dia masuk Islam. Sekali tu dia bergaduh dengan isteri dia. Dia kata isteri curang macam tu, macam ni. Sekali dia pun lafaz lah, dia kata aku talakkan kau talak 3. Kali siasat pun siasat, bukan isteri curang, isteri tak curang. Ya, biasalah kadang-kadang keluar disebabkan urusan kerja, meeting, benda-benda tu tak dinafikan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila disebutkan macam tu, jatuh talak, dia bagi talak 3 terus. Ini kawan saya ceritalah, dia kerja, ya. Saya ramai kawan yang kerja dekat Jabatan Agama Islam Johor, Majlis Agama Islam Johor. Ya. Maka ramai yang kata cerita, ada sampai kawan saya peguam dekat Johor tu, dia jumpa kata macam mana nak selesaikan, tak boleh selesai, kata dah jatuh talak 3, dah menyesal. Maka kena tunggu isteri tu dia dah berkahwin dengan lelaki lain dan sudah berlakunya persetubuhan, kemudian ditakdirkan bercerai, baru boleh kahwin. Kata menyesal. Maka hakim kata, kenapa sebelum bercerai tu tak fikir panjang? Patut lelaki boleh fikir panjang. Kalau perempuan tu mungkinlah kita kata ada, ya, mungkin akal dia tak sama seperti lelaki, bukan rendah akal, ya, tapi dia punya emosi tak sama. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marah macam mana sekalipun satu. Ya, pasal apa? Kita pun tak nak menyesal. Kadang-kadang kita marah luar pertimbangan kita. Kalau talak 1, at least boleh rujuk balik, ataupun talak 2 boleh rujuk balik. Tapi kalau berlaku talak 3 ni, dia jadi muskil lah, jadi masalah yang sangat-sangat besar. Maka susah nak rujuk balik, dia melalui proses yang berbeza. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kata kalau nak talak, kalau tak boleh berjaya selamatkan rumah tangga, Allah sendiri kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para lelaki,
Allah mengatakan ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Yang bermaksud, wahai nabi, apabila engkau dan umat kamu mentalakkan wanita, ingin mentalakkan wanita, maka talakkanlah, kau ceraikanlah mereka, ya, supaya mereka mendapat memulakan iddah mereka. Maksudnya iddah tu boleh rujuk lah. Nampak? Maksudnya kalau nak ceraikan, dalam cerai yang kapasiti peluang untuk dapat rujuk balik. Sebab apa? Dalam tempoh iddah dia merupakan satu kedudukan untuk kita muhasabah balik. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan memulakan iddah bermaksudnya waktu suci daripada haid. Maksudnya lepas diceraikan kemudian datang haid. Lepas tu suci. So suci daripada haid itu, maka itu dinamakan sebagai iddah yang pertama. Lepas tu suci. Datang haid lagi. So kali kedua dia suci daripada haid, itu yang stage yang kedua. Kemasuk yang ketiga dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini disebutkan talak yang dibenarkan. Manakala talak yang tak dibenarkan, haram hukumnya, iaitu talak bid'i. Bid'ah nama dia. Tidak bertepatan dengan syarak, dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Yang mana dalam keadaan haid ataupun nifas. Ya, dia keadaan. 3 keadaan yang mana jenis talak yang tak dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Iaitu talak dalam keadaan haid atau nifas. Atau satu lagi, ketika mana isteri yang suci daripada haid dan nifas dia setubuh. Ya. Maksudnya ketika haid, isteri tengah haid, isteri tengah nifas, aku talakkan kau. Ini haram. Dan satu lagi, isteri dah habis, dah suci daripada haid, dia pun bersetubuh. Lepas bersetubuh, dia pun kata aku talakkan kau. Ini jenis talak yang diharamkan, iaitu hukumnya adalah haram dan berdosa. Tapi talak tetap jatuh. Tadi yang pertama tadi, dia talak jatuh tapi tak berdosa, hukumnya diharuskan. Ya. Tetapi yang ini, ya, yang ini bukan sahaja, tapi kita berbalik. Ada orang tanya lah, Ustaz, kan dalam hadis Nabi SAW ada sebut perkara yang halal yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cerai. Nampak tak? Ya, tapi macam mana pula ada talak yang harus? Talak yang kalau buat tak berdosa, kata Allah marah. Jadi di sini ada pelbagaian tafsir di kalangan para ulama. Yang paling tepat, yang paling kita kata dipersetujui oleh ramai ulama, iaitu berlakunya penceraian, yang mana penceraian itu dinamakan paling Allah marah, iaitu perbuatan yang sia-sia, tak dapat pahala. Nampak tak? Itu dinamakan. Ya, maksudnya buat benda sia-sia. Kan Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perkara Nabi SAW kata tarkuhu ma la ya'ni al-mu'min, apa disebutkan, apa saya lupa dah. Ya, hakikat orang yang dinamakan sebagai orang mukmin meninggalkan benda yang sia-sia. Maka disebutkan sebagai benda yang paling dimurkai oleh Allah, buat benda yang tak ada pahala. Walaupun harus tapi tak ada pahala. Itu maksud majaz. Bukan maksudnya semua talak itu berdosa. Tapi kalau dilakukan dalam bentuk talak sunni, diharuskan tidak berdosa. Cuma tetap juga termasuk dalam konteks hadis yang mana Nabi SAW kata abghadul halali indallah at-talaq. Ya, semurka-murka Allah benda yang halal adalah talak. Maksudnya walaupun talak sunni sekalipun, dia tidak dinamakan sebagai ibadah dapat pahala, seolah-olah macam sia-sia. Maksudnya kalau meneruskan perkahwinan itu dapat diuruskan dengan baik, itu dapat pahala. Itu yang disebutkan Allah lagi suka. Apatah lagi talak yang dalam keadaan haram, iaitu isteri dalam keadaan tidak suci, iaitu tidak suci daripada haid dan nifas. Ya. Dan isteri baru saja suci, lepas tu dia bersetubuh. Lepas bersetubuh, dia talaknya pula. Maka ini talak yang haram dilakukan, yang tidak dibenarkan oleh syarak itu sendiri. Ya, kerana apa? Ia bertentangan dengan bentuk talak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah di dalam surah At-Talaq tadi. Nampak tak? Ya, yang menyatakan sebelum ini, ya. Maksudnya dalam hal ini suami sunat rujuk semula
kepada isteri. Nah, ini dalilnya apa tuan-tuan? Sebab pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, yang mana dia menceraikan isterinya ketika dalam keadaan haid. Ya. Yang maksudnya apa? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah Nabi masih hidup, dia mentalakkan isteri ketika dalam haid. Maka Sayyidina Umar, yang mana dia mendengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dia faham Al-Quran daripada surah At-Talaq, dia tahu bahawa perbuatan anak ni salah. Ya. Maka dia perintah, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan nasihat apa yang perlu dibuat. Bila Nabi SAW dapat tahu ini perbuatan anak Sayyidina Umar, Nabi marah, dia kata. Nabi marah dan Nabi perintahkan, wahai Umar, suruh anak kau supaya dia rujuk balik isteri dia. Rujuk balik. Walaupun jatuh, rujuk balik. Ya. Kemudian bila dia suci, ada macam-macam riwayat. Ada riwayat kena haid 2 kali baru nak talak, ataupun Nabi kata selepas suci, ada pelbagai riwayat. Ya, walhasil konklusinya, bila dia habis haid, sucinya saja, Nabi kata kamu fikir baik. So dia fikir sama ada nak teruskan perkahwinan ini ataupun mentalakkan isterinya. Hasilnya dalam hadis ni Nabi tak kasih dia menceraikan isteri dalam keadaan haid. Kalau nak cerai, bila dah tiba waktu suci. Bahkan ada riwayat tunggu lagi 2 haid. Ulama kata disunatkan. Nampak? Ya, ada ulama kata hukuman teratas Ibnu Umar, yang mana patutnya boleh saja kalau nak talak selepas suci daripada haid yang tadi tu. Bila suci tu, ya, boleh talak. Maksudnya dia tak jatuh benda yang haram. Tapi Nabi suruh extend lagi. Suci talak. Suci haid, suci, masuk extend lagi. Nabi seolah-olah macam bagi hukuman kepada Ibnu Umar yang melanggar perintah Allah, yang mana dia mentalakkan isteri ketika dalam haid. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalilnya lah, dalil pengharamannya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa talak macam ni, iaitu suami menjatuhkan talak pada isteri dalam keadaan haid dan nifas. Tambahan pula satu lagi keadaan, selepas sucinya isteri daripada haid dan nifas, dia bersetubuh, kemudian dia melahirkan, dia menceraikan. Pasal apa? Sebab seseorang itu apabila dia menceraikan isteri dalam keadaan haid, ini bermakna dia memanjangkan tempoh haid. Kenapa kita kata panjang tempoh haid ini tuan-tuan? Sebab panjangnya tempoh haid ini berdasarkan haid yang ketika mana jatuhnya talak itu, bila dia suci, itu tidak dikira sebagai iddah. Lama tak? Lama, walaupun beza 10 hari, 20 hari, lama. Dan ini bercirikan penyiksaan terhadap wanita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang Nabi kata, ya, katakanlah wanita yang dalam keadaan nifas, yang mana berada dalam keadaan nifas baru 2-3 hari dalam keadaan nifas, kena tunggu lebih kurang 30 hari lagi ataupun 40 hari lagi tuan-tuan nak kena tunggu. Ya. Bayangkan suci daripada nifas tu tidak dikira sebagai iddah. Dia kena tunggu 3 lagi suci daripada haid. Bayangkan berapa bulan. So Nabi tak bagi. Nabi sangat-sangat tidak membenarkan. Nabi SAW melarang perkara seperti ini untuk menjaga kemaslahatan wanita. Sebab apa? Berlaku pada zaman jahiliah lagi teruk. Pada zaman jahiliah tu, orang Arab dia marah dengan isteri dia, dia talak. So bila talak tu 3 kali suci. Dan bila pada penghujung isteri dia agak-agak hampir hendak bersuci, dia rujuk balik. Nampak? Lepas rujuk balik, dia talakkan isteri. 3 kali suci. Dia baca lah. Haid. Haid yang ketiga. Agak-agak lagi 2-3 hari haid dah habis.
Sebelum dia suci, dia rujuk balik. So bila rujuk, bila isterinya suci daripada haid, dia talak lagi. Oh, ini Nabi marah. Nabi marah dan Allah marah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berkatakan talak 3 kali saja. Kalau zaman jahiliah bertalak berpuluh-puluh kali. Berpuluh-puluh kali, tak ada hadnya. Maka dalam Islam menghadkan maksimum 3 kali. So bila 3 kali bainunah kubra, tak boleh rujuk lagi. Nampak tak? Kalau dulu 30 kali pun tak bainunah kubra lagi, boleh rujuk-rujuk. Oi, kesian perempuan zaman jahiliah, ya. Islam datang penuh dengan rahmat, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi bila kita sebutkan tentang perkara ini, sebab itu Nabi, Allah dan Rasulnya marah kalau talak isteri ketika dalam haid dan nifas. Pasal apa? Bila tunggu suci tu, walaupun 7 hari, walaupun 3-4 hari, dia lama. Sebab suci itu tidak dikira sebagai iddah yang pertama. Kena tunggu datang haid satu lagi. Suci yang haid yang akan datang tu barulah dikira sebagai iddah. Period yang pertama ataupun kiraan pertama. Tunggu lagi dulu. Itu sebab tu Nabi SAW tak bagi. Ya, sebab dalam Islam disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak sepatutnya berlaku perkara-perkara yang memudaratkan wanita dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, ya, haram menceraikan isteri yang disetubuhi ketika sucinya dia selepas haid dan nifas, kerana kemungkinan akan mengandung. Ya. Dialah mengandung dalam keadaan lepas kita lepaskan dia, ceraikan dia, terkidik-kidik mengandung. Dan begitu juga supaya tidak melibatkan si suami tu menyesal. Alamak, aku ceraikan dia, dia dah mengandung. Nampak tak? Dia tidak ada kekesalan di kalangan suami bila menceraikan isteri yang setelah disetubuhi. Kemungkinan kalau dia mengandung, ya, bila mengandung tuan-tuan, maka takut dia mengelakkan daripada rasa kekesalan pada suami itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi pertama, talak sunni, ya, ketika mana isteri bukan dalam keadaan haid, isteri bukan dalam keadaan nifas, dan juga isteri bukan dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi. Jadi 3 ni kalau nak talak tidak menjadi masalah. Jadi kalau mentalakkan isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dan setelah suci daripada haid dan nifas kemudian disetubuhi, maka ini dinamakan sebagai talak bid'i, haram dan berdosa. Dan ada kategori yang ketiga, iaitu talak bukan talak sunni dan talak bid'i. Dia tak masuk mana-mana kategori. Dia tengah-tengah, tuan-tuan. Apakah jenis talak macam ni? Dia ada 5. Pertama, masih kecil yang belum datang haid, katakanlah kan, dalam Islam boleh. Ya, nanti bila kita sebut kat sini dia kata fidolifia pula, ya tak? Ya. Jadi bila kita cerita tentang perkahwinan kanak-kanak ni, kena adil lah. Pasal apa? Bila orang tanya, Ustaz, apa hukum kahwin dengan kanak-kanak? Boleh, tak ada masalah dalam Islam. Ya, sebab apa? Jelas nas mengatakan bahawa Nabi mengahwini Sayyidah Aisyah ketika umur 6 tahun. Dan baginda mula berkelamin dengan Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Ya tak? Dulu lain, dulu 10-11 dah kahwin dah. Memang terbukti dalam sirah-sirah masyarakat Arab, kahwin ketika umur 10-9 itu biasa, boleh dibuktikan. Ya, cuma bila kita kata hukumnya boleh, tetapi tertakluk kepada uruf ataupun keadaan semasa. Keadaan semasa ni macam tak molek. Dan bila disebut tentang hukum berkahwin dengan kanak-kanak, hukumnya harus, bukan digalakkan, bukan yang sangat-sangat digalakkan, tidak. Yang disunatkan apabila sudah bersedia, sudah ada tanggungjawab, dan wanita pun dah ada rasa nafsu, dah ada syahwat dan sebagainya, maka perkara ini dibenarkan. Maka tidak menjadi masalah. Maka kita tak nafikan. Sekarang kita ikut uruf, kita ikut adat setempat dan semasa, adat keliling, yang mana perkahwinan kanak-kanak tu tidak menjadi adat, tidak menjadi satu perkara yang diamalkan seperti masyarakat dahulu zaman tok nenek. Ya, arwah moyang saya tu kahwin umur 13. Itu sebelum British datang, masa zaman British 13 tahun kahwin. Ya, atuk saya, moyang saya dululah 18 tahun. Nampak tak? Ya, atuk saya daripada Hadramaut ketika dia kahwin tu umur dia 18 tahun. Ya, isteri dia mungkin lagi muda lah, 12, 14. Atuk saya datang dari Seven Hadramaut.
berhijrah pada tahun 40-an. Ya. So isteri pertama Hadramaut tu, itu ada makcik saya kat Hadramaut tu dah meninggal lah. Isteri pertama dia. Dia kahwin umur tak silap saya, ayah saya cerita umur 18 tahun. Muda dia kahwin. Nampak tak? Ya, mungkin kalau zaman dulu, zaman sekarang tak tuan-tuan. Zaman sekarang ni kita kahwin sebaya. Ya tak? Macam saya dengan isteri berapa beza tahun je, tak banyak. Ada orang zaman sekarang ni jarang lah yang kahwin dengan isteri beza 10 tahun, 5 tahun. Paling tak pun biasa sebaya, bercinta kat universiti, bercinta dekat apa. Paling jauh pun beza 3-4 tahun. Zaman dulu beza 10 tahun, 15 tahun biasa. So kalau atuk saya dekat Hadramaut tu kahwin 18 tahun, ya. Nenek saya yang belah sana tu mungkin dia dah jadi, ya, mungkin paling tak pun 12 tahun, 13 tahun. Itu biasa. Tapi sekarang ni mungkin tak cantik. Mungkin boleh dikawal atas sebuah alasan tertentu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan berkahwin dengan perempuan yang belum datang haid. Begitu juga menceraikan isteri yang putus haid. Menceraikan isteri yang mengandung yang nyata. Tidak pernah disetubuhi oleh suami. Dan meminta cerai secara khulu'. Dan penceraian seperti ini tidak dikirakan sebagai bid'i dan sunni. Sebabnya insya-Allah kita akan bincangkan selepas ini tuan-tuan, ya. Baik, ada persoalan yang orang tanya pada saya. Dia tanya, Ustaz, kalau adalah wanita diceraikan, so selepas diceraikan dia datang haid, lepas suci daripada haid, haidnya terhenti selama beberapa bulan, tak datang-datang, Allahu Akbar. So macam mana nak kira tu? Macam mana nak kira putus haid? Ini memang perempuan kalau berlaku macam ni memang sangat-sangat malam. Kalau katakanlah lepas dia kena cerai, hatta kalau tak kena cerai pun sekali. Nampak tak? Ini kes tak? Kes ni, cuba kalau kita nak bawa satu kes, kalau tuan-tuan dan puan-puan menghadapi satu situasi seorang perempuan diceraikan oleh suami, kemudian datang haid. Suci daripada haid yang pertama. Ya, kemudian terputus haid dia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. So macam mana nak kira tu? Ataupun perempuan yang dah datang haid 2 bulan. 2 bulan, lepas tu dikira sebagai macam mana? Terputus. Kalau terputus 6 bulan, nak tunggu lagi sebulan, berapa lama? Ini dia. Ya. Sebab itu dalam kitab Al-Majmu' kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau berlakunya terputusnya darah haid, katakanlah perempuan dah terputus 1 haid, kemudian 2 haid, kemudian terputus, tak datang-datang. So macam mana nak kira haidnya? Katakanlah selepas 2 kali haid, suci haid, ya, 4 bulan selepas itu datang haid yang baru, maka haid yang baru tu suci daripada haid yang baru tu, maksudnya itu terlerainya iddah yang ketiga, ya. Tapi tak datang 5-6 bulan, nak kira macam mana? Imam Nawawi kata dia kena tunggu setahun. Katakanlah dah turun darah haid pertama, kemudian datang darah haid yang kedua, yang ketiga dia tak keluar-keluar. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga tak keluar juga, bulan keempat tak keluar juga, bulan kelima, 6, 7, 8, 9, 10, berapa lama nak tunggu? Nampak tak? So Imam Nawawi kata berdasarkan fatwa Ibnu Umar, semenjak putus tu dikira selama setahun. Berapa? 360 hari. Ini fatwa Ibnu Umar, yang mana satu kisah yang berlaku pada Sayyidina Umar, seorang wanita selepas 2 kali haid terputus. Ya, maka Sayyidina Umar kata tunggu 9 bulan. 9 bulan tak keluar juga, maka tunggu lagi 3 bulan. So semua sekali setahun. So dah setahun tak keluar juga, automatik sudah terputus haidnya. Sudah terputus iddahnya tuan-tuan. Walaupun baru putus sekali. Katakanlah dia putus sekali, lagi 2 nak tunggu, setahun tunggu. Dah setahun tak keluar darah juga, maka kedua-dua suci ni tidak dikira. Maksudnya automatik dia sudah suci daripada haid. Maksudnya suci daripada haid, terlepas daripada iddahnya. Ini kalau ada yang berpenyakit, kalau darah tak keluar selepas suci daripada haid yang pertama, haid kedua, dia kena tunggu setahun. Bila dah cukup setahun, automatik dia sudah dikira putus, dia punya haidnya sudah tidak ada lagi. Apa alasannya tuan-tuan yang diamalkan oleh Sayyidina Umar ini? Sebab tempoh setahun tu, kalau lepas tempoh setahun tidak memungkinkan wanita itu mengandung. Itu kalau dah tunggu setahun, dah 9 bulan.
Selepas 9 bulan daripada kes terputus haidnya itu, kemudian tambah lagi 3 bulan untuk hati-hati. So, kalau lepas 3 bulan, confirm perempuan itu tidak akan mengandung. So, bila tidak akan mengandung, maka ia dikira sudah terputus iddahnya, maka dia boleh berkahwin dengan lelaki yang lain. Ya, ini yang tak ada dalam kitab lah, kita tambah dari segi sudut fakta, fakta yang kita cuba bawa untuk kita faham kalaulah berlaku situasi seperti ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sebut ya, menceraikan wanita yang masih kecil, yang belum akil balik, yang belum tentang haid, dia tidak dinamakan talak sunni dan juga tidak dinamakan sebagai talak bid'i. Ya, dan begitu juga wanita yang putus haid, menopause, juga kalau kita talakkan dia tidak termasuk antara dua kategori ini. Begitu juga wanita yang mengandung. Ya, begitu juga yang tidak pernah disetubuhi oleh isterinya, suaminya. Nikah saja ya, bila nikah masuk bilik, aku tengok awak ni tak cantik pula. Oh, ini kurang ajar punya suami ni. Cantik, aku ceraikan. Tak sempat sentuh lagi. Ayat ini juga tidak termasuk dalam kategori sunni atau bid'i. Dia meminta cerai, isteri yang meminta cerai dan khuluk secara khuluk, ini juga tidak dinamakan sebagai talak bid'i atau sunni. Pasal apa? Ya, hukumnya ya. Baik. Talak dalam keadaan ini bukan talak sunni ataupun bid'i. Ya. Hukumnya harus dan jatuh talaknya. Ia tidak haram kerana tidak menyebabkan kemudaratan kepada isteri. Pasal apa, tuan-tuan? Isteri yang masih kecil dan wanita yang putus haidnya, ya, haid tak haid, diceraikan je, iddahnya 3 bulan. 3 bulan qamariyah. Nampak tak? Berbanding kalau wanita yang diceraikan dalam keadaan haid, dia kena tunggu habis haid dulu. Dah suci, kena tunggu haid yang akan datang, barulah suci daripada haid yang akan datang tu baru. Kan lama. Tapi kalau kanak-kanak, kalau wanita yang menopause, wanita kanak-kanak yang belum ada haid, begitu juga wanita yang sudah menopause, once suami dia ceraikan saja, terus kira dia punya iddah 3 bulan saja. So berapa hari? Lebih kurang dalam 90 hari ataupun lebih kurang dalam 87 hari. Ataupun tengoklah qamariyah dia macam mana, ada yang 29, ada yang 30. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu mereka tidak menanggung tempoh yang lebih panjang. Sebab apa? Tak perlu tunggu. Kalau dah sah-sah ditalakkan, terus jatuh. Bila terus jatuh, iddah terus start. Berbanding kalau wanita dalam keadaan yang haid, kena tunggu lagi. Betul tak? Ya, baik. Isteri yang mengandung, iddahnya selesai selepas melahirkan anak. Pun tak lama juga anak kalau isteri yang sudah mengandung nyata 3-4 bulan, ya. Selepas dia mengandung, selepas melahirkan anak, maka habislah iddahnya. Begitu juga isteri yang bercerai dengan tebus talak. Ya. Tebus talak ni apa? Isteri yang nak minta cerai pada suami dia, tapi suami tak nak talakkan dia. So isteri cakap pada hakim, aku offer pada suami aku bagi 10,000. Yang penting dia talakkan aku. Ini tebus talak. So macam ni, kalau tebus talak boleh dijatuhkan pada bila-bila masa saja. Walaupun dalam keadaan haid, walaupun setelah disetubuhi. Pasal apa? Sebab kerelaan wanita tu. So kalau iddah terpaksa menunggu lama, bermakna bukan salah lelaki, tetapi disebabkan kehendak wanita itu sendiri. Sebab itu, kalau talak huluk ini, ya, secara huluk ataupun tebus talak tidak dikira sebagai bid'i. Sebab apa? Pilihan wanita. Kalau berlaku tempoh iddah yang panjang, maka itu pilihan wanita. Berbanding kalau yang macam mana berlaku pada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang mana dia sendiri pilih, isteri tak pilih. So berlaku zalim ke atas isteri, maka Nabi marah dan Nabi tegur Ibnu Umar ketika itu, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah habis tentang talak bid'i, talak sunni, dan talak bukan bid'i dan bukan talak sunni. Ya. Sekarang kita nak masuk talak biasa dan khuluk. Apakah yang dimaksudkan dengan talak biasa dan khuluk? Talak biasa ialah talak yang berlaku dengan kehendak suami. Ia menempati hukum talak yang dinyatakan sebelum ini. Talak sebelum inilah kehendak suami lah yang berlaku, itu talak sunni. Baik. Manakala khuluk ialah talak yang berlaku dengan kemahuan isteri dan nekat untuk bercerai. Ya. Ataupun disebut dalam istilah tebus talak. Kau ceraikan aku bagi kau 10,000. Kau ceraikan aku, rumah ni milik engkau. Maksud dah menyampah sangatlah.
Nekat, memang isteri nekat nak bercerai dengan suami dia. Tapi suami tak nak cerai kan. Ya, lala sekali aku bagi kau duit. Oleh itu disyariatkan untuk menebus diri daripada suaminya dengan memberi satu kadar mas kahwin yang dipersetujui bersama. Ya, okey, awak ceraikan saya bagi awak RM5,000. Baik, RM5,000 celah gigi je, RM10,000. Wah, tak bersetuju. Ya, tak bersetuju macam mana? Kena bawa jumpa hakim. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Justru khulu' adalah daripada jenis talak yang berlaku dengan gantian yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya, harta, rumah, apa-apalah benda-benda berharga yang dipersetujui oleh suami dan isteri. Maksudnya amount dia berapa banyak dah bagi. Ya. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih." Yang maksud oleh itu, kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Wah, ini dalil yang mana mengharuskan tebus talak itu sendiri, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang lain ia berlaku seperti mana? Berlaku, yang maksudnya ada satu hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala daripada Ibnu Abbas yang berlaku, ya, isteri Thabit bin Qais menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah mencela Thabit bin Qais, tetapi dari segi akhlak dan agamanya." Maksudnya dia mengadulah, aku tak pernah cela. Maksudnya Thabit bin Qais ini suami dia baik, agama dia bagus, akhlaknya baik. Ya, tetapi sebagai seorang Islam, aku tidak suka mengingkari hak-hak suami. Dia kata nak bercerai lah, nak berpisah. Pasal apa? Dia tak dapat nak menunaikan hak-hak suami dia. Ya, mungkin dia tak dapat nak bagi permintaan suami, ya, ketika kelamin dan semuanya. Nabi pun bersabda, bolehkah engkau memulangkan kebunnya? Maksudnya setebus talak. Dia menjawab, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qais, engkau terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia talak satu. Ini dalil tentang tebus talak. Maksudnya isteri dia tak mampu nak, betul, kadang-kadang ada isteri yang tak mampu nak tunaikan tanggungjawab. Ini jenis suami yang, ya, sebab apa? Ijma' ulama, tanggungjawab isteri itu menunaikan kehendak batin suami dia. Tapi kadang-kadang dia tak mampu, kadang-kadang perempuan tu tak ada mood dan sebagainya, dia rasa tak dapat nak menunaikan hak suami dia, dia kata baik bercerai lah. Suami tak nak, tapi untuk dia menghalalkan cerai itu, maka dia tebus talak. Maka Nabi kata, boleh tak kau bagi kebun ke dia balik? Boleh. Tebus talak, maka hukumnya tidak menjadi masalah, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dah 9.30 dah, ya. Okey, ada soalan ke? Setakat ni belum ada soalan. Tengok. Berapa kita berhenti 9.30 tu? Bukan 9.30 lah, 9.30 tu. Kita buka untuk soal jawab. Tapi tak apa. Kalau tak ada, kita teruskanlah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai hukum khulu'. Hukum khulu' adalah harus dibolehkan. Tidak berdosa. Ya. Kalau isteri betul-betul memang dah tak boleh dengan suami dia, tak boleh nak laksanakan tanggungjawab, dia rasa macam daripada diteruskan maka akan mendapat dosa, dia boleh tebus talak, ya, dengan cara baik. Ia tidak berlaku melainkan dengan tebusan yang berbentuk harta yang difardukan oleh isteri kepada suaminya. Tebus talak maksudnya kalau tidak mahu menjadi penceraian yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya isteri, kalau suami tak ada apa-apa salah, dia minta cerai. Macam apa, Thabit bin Qais, isteri dia, ya, isteri suami dia baik. Thabit bin Qais ini radhiyallahu anhu, ni dia seorang yang sangat baik, sampai isteri puji agama dia bagus, akhlak dia bagus, ya. Tiba-tiba dia minta cerai pada suami dia. Ini berdosa besar, haram. Sebab apa? Tak ada alasan. Tapi kalau minta cerai disebabkan kena pukul, jumpa hakim, minta fasah dan sebagainya, dia kena aniaya, suami nusyus dan sebagainya, ini tidak menjadi masalah. Tapi kalau suami itu tak ada apa-apa salah, seperti mana Thabit bin Qais ini tidak apa-apa salah, tapi isteri minta cerai. Kalau isteri minta cerai, hukumnya haram. Sebab apa? Tak ada apa-apa salah.
Tapi dibolehkan tak? Boleh kalau nak jadi harus, tidak jatuh hukum haram, maka kena ada tebus talak. Kalau macam tu, kena ada duit lah Ustaz. Yes. Sebab apa? Kalau wanita itu mendapati suami dia tak ada apa-apa salah, tanggungjawab dijalankan dengan baik, buat apa nak minta cerai? Tapi kalau nak minta cerai juga, adalah imbalan je, takkan free-free macam tu kot. Maka Nabi kata, ada kebun ni dulu dia bagi kat engkau, boleh tak kau pulangkan balik kebunnya? So macam ni, dia kata, bang saya dah tak boleh dengan abang lagi dah. Saya pun tengok abang pun dah tak handsome lagi dah. Abang ni baik dan sebagainya. Tapi boleh tak kita bercerai, tapi saya bagi kat abang 500,000. Suami berkata, 500,000? Dengan 500,000 ni lah aku boleh dapat anak dara baru. Ya, gurau saja tuan-tuan ya. Maka hukumnya diharuskan, tidak menjadi haram ya. Tapi kalau minta cerai tanpa khuluk, tanpa tebus talak, hukumnya haram. Kalau tanpa ada keuzuran, kecuali kalau dia minta cerai, bang ceraikan saya lah bang, abang ni mati pucuk, abang tak boleh nak bagi nafkah batin pada saya. Ataupun minta cerai, abang dah tak bekerja, hari-hari saya bagi abang makan suap, malas bekerja, abang ceraikan lah. Itu minta cerai tidak menjadi masalah. Sebab apa? Memang kelemahan dan aib pada suami. Tapi kalau suami tak ada aib, boleh nak minta cerai, tapi dengan tebus talak. Bayarlah dia setujui. Boleh bang, tebus talak RM1. Suami kata, jadilah. Okay, fine. RM1. Murahnya. Habis dah suami redha. Okey lah. Tapi tak adalah suami redha, paling tak pun dia minta 2-3 ribu ke apa ke, wallahualam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika harga tebus talak itu dimaklumi dan disebut, ia wajib diserahkan dan sedemikian. Maksudnya kalau disebut, okey bah, abang ceraikan saya bagi ke abang 5,000. Lepas cerai ke bagi 3,000. Mana 2,000? Tak payahlah, kira halal tak boleh. Dia kira berhutang, dia kena cukupkan 5,000 juga. Ya. Jika ditentukan secara khusus, tidak ditentukan secara khusus, khuluk tetap sah dan suami wajib diberikan mas kahwin misil. Ya. Sebab tu kalau dalam mahkamah dia kata kalau khuluk ni kena nyata. Kalau dia kata suami saya setuju untuk melepaskan saya dengan tebus talak, dengan bayaran tertentu. Ya. Tidak ditetapkan berapa ribu, berapa ratus. Suami kata, yes, saya setuju. Suami pun bangang. Ya. So, bila mahkamah kata, oh, suami setuju. So, dia kata, dia tak sebut sebagai satu bilangan yang tertentu. So, bila tak disebut dengan harga yang tertentu, apa jadi tuan-tuan? Suami itu dapat harga mahar mithil. Kalau kat Johor paling aniaya sekali lah. Ataupun kat Pahang dapat tebus talak RM22.5. Tu dia. Ya. Kalau Selangor RM80. Alamak, RM80. Ini. Sebab itu kalau suami nak menerima tawaran tebus talak daripada isteri, okey, boleh tak bang? Abang ceraikan saya bagi certain amount. Okey, certain amount tu berapa? Certain amount kena clear. Adalah bang? No. Clear. 1,000 boleh? No, 5,000. Banyak sangat lah bang. Okey lah, tengah-tengah 4,000. Okey, saya bukan ada duit bang. Okey, tak apa, bayar 3 kali. Boleh? Boleh. Mas kahwin boleh hutang, khuluk boleh hutang, tak boleh hutang, tak ada masalah. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita tengok ialah dalam mencapai satu perbincangan supaya apa tidak berlakunya salah faham ni, maka kita lihat perlu ditentukan harganya supaya nampak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi macam kat Kelantan best sikit. Kat Kelantan dia ikut harga dia hantaran tu lah kan. Tapi kalau mahar mithil kat Kelantan tu 3,000, dia dapat 3,000. Betul tak? Tapi kalau ikut negeri yang lain ditentukan oleh kerajaan, anak Kelantan, anak Johor dengan Pahang, nasib malang lah. RM22.5. Dia dapat makan 2 kali, tengah hari dengan malam. Ya, kalau jimat sikit dapat makan 3 kali kat Kuala Lumpur ni, pagi, malam dengan siang. Tu dia. So kena clear tuan-tuan. Tapi tak adalah kita suruh galakkan. Balik ni okey, semua isteri minta tebus talak, jangan. Ini kes kita bawa cerita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika suami menggunakan lafaz khuluk tanpa menyebut sebarang tebusan, malah tidak memikirkan sama sekali,
ia adalah talak biasa secara kiasan dengan lafaz khulu'. Katakanlah ya, dia tak sebut, dia tak terfikir langsung kan. Dia tak terfikir kau nak bayar, tak nak bayar tak apa, maka dia kata itu dia menjadi lafaz talak kiasan. Dia memerlukan pada niat. Kalau niat talak tu ada, maka jatuh talak lah dia, ya. Dan oleh itu talak kiasan atau talak yang disebutkan talak raj'i itu sendiri. Itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. B, khulu' tidak jatuh daripada isteri yang belum baligh dan tidak berakal kerana tidak berkelayakan untuk membuat sebarang iltizam dan sebarang urusan. Sebab apa dalam mazhab Syafi'i, ya, kanak-kanak, terutama perempuan, belum akil baligh, ya, dia tak boleh, dia jual beli tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kalau kita beli, katakanlah budak kanak-kanak 8 tahun dengan 7 tahun dia beli gula-gula, dia beli apa, dalam mazhab Syafi'i tak sah. Dia kena akil balik. Jadi perempuan yang dalam keadaan belum akil balik, dia nak tebus talak duit dia, sedangkan dia tak ada kuasa ke atas hartanya. Walaupun dia ada harta, tapi hartanya adalah pemegang amanah, pakcik dia ke siapa ke, bapa dan sebagainya, ya, dia tak boleh. Begitu juga wanita dalam keadaan gila. Dalam keadaan gila ni dia tak ada hak ke atas hartanya, walaupun harta tu ada, tapi ada pemegang amanah. Pemegang amanah lah yang keluarkan duit untuk bagi dia makan, belikan pakaian, ubat-ubatan dan seumpamanya. Ya. Tapi kita kata, ya ustaz, adik saya darjah 1 pergi beli kat kedai selamba je. Kita bertaklid kepada mazhab Hanafi, mengatakan jual beli kanak-kanak juga sah. Ya, cuba, tapi kalau pendapat jumhur termasuk mazhab Syafi'i tak sah, atau pada beberapa mazhab lain mengatakan yang tidak sah. Ya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika suami menceraikan isterinya secara khulu', isteri berkuasa menguruskan dirinya sendiri. Suami tidak lagi mempunyai sebarang kuasa terhadap dan tidak boleh rujuk ya kepadanya dalam tempoh iddah sebagaimana talak biasa. Ini khulu'. Khulu' tak ada rujuk. Ya, kalau talak biasa, selama dalam tempoh iddah tu boleh rujuk. Suami ada hak untuk rujuk dan isteri wajib kembali. Tapi kalau dalam khulu' tak ada rujuk, ada iddah saja. Ya, hal ini adalah kerana khulu' merupakan talak yang boleh rujuk. Sehubungan itu, suami hanya boleh memiliki jandanya semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru dan terpulang kepada kemahuan janda itu. Kalau rujuk, kalau suami kata aku nak rujuk, isteri tak boleh tolak, wajib kembali balik. Kalau tak puas hati, kena dispute kat mahkamah. Itu hukum yang sebenar lah, ya. Kecuali memang kalau dia terima rujuk tu akan membahayakan diri dia. Kalau dia terima perintah rujuk suami dia, dia kena belasah, suami dia nusyus, itu boleh consider. Tak terima rujukan itu, dia boleh bawa ke mahkamah supaya rujuk itu tidak sah, ya. Tetapi kalau yang khulu', dia akan aku ceraikan kau dengan tebus talak, automatik jatuh talak dalam tempoh iddah, tak boleh rujuk. Kalau nak rujuk balik, kena nikah semula dengan mas kahwin yang baru. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati. Dan wanita itu ada kuasa nak terima balik ataupun tidak. Nak terima balik ataupun tidak, ya. Baik. Yang D ni, zihar, ilak, talak yang dijatuhkan oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang diceraikan secara khulu' sepanjang tempoh iddahnya, ya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan ke? Tak ada soalan? Ya, kalau tak ada soalan, bagus juga, ya. Okey, zihar, ilak dan talak yang dijatuhkan oleh bekas suami tidak berkesan kepada isteri yang dicerai secara khulu' sepanjang tempoh iddahnya, ya. Tapi kalau talak biasa, zihar berlaku, ya, ilak berlaku, ya, talak berlaku, tapi dalam tempoh yang lepas khulu' ni tak berlaku. Nanti kita ceritakan zihar apa, ilak apa. Ilak ni macam sumpah tak nak bersetubuh dengan isteri. Tempoh berapa lama? Jahiliah gitu, selama-lamanya. Selama-lamanya isteri kantung. Tapi dalam Islam ada tempoh beberapa bulan ilak itu dibenarkan. Ya, ini berlaku masyarakat jahiliah lah, tapi dalam masyarakat Melayu tak ada. Even zihar pun tak ada dalam masyarakat Melayu, tapi masyarakat Arab berlaku pada zaman jahiliah. Ya, hal ini kerana khulu' menjadi isteri, jadikan isteri orang asing bagi suaminya. Kerana ini berbeza dengan talak biasanya boleh rujuk, iaitu suami masih boleh menceraikan isterinya dengan talak yang dua atau menziharkan dalam tempoh macam ni. Kalau si Amin menceraikan isterinya, Sofia,
aku cerai kau talak 1. Ketika si Sofia itu berada dalam iddah, aku ceraikan kau talak 1 lagi. Jadi 2. Ketika dalam iddah, aku ceraikan kau lagi 1. Jadi 3 terus. Nampak? Walaupun dah diceraikan talak 1, walaupun dalam iddah, suami boleh menjatuhkan talak kedua, ketiga. Jatuh tak? Tak jatuh. Ya. Tapi kalau khuluk, tak jatuh tuan-tuan. Begitu juga zihar. Zihar berlaku ketika talak biasa. Ya, jadi haram, tak boleh, dia kena bayar kafarah. Ya, adalah bab kafarah kita belajar. Tapi kalau bab khuluk, zihar tak berlaku. Ya, selepas dah jatuh talak, aku jatuhkan talak 2, tak jadi. Ini hukum. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, suami boleh menceraikan isterinya secara khuluk sama ada ketika haid atau ketika suci yang telah disetubuhinya, selagi isteri itu orang yang cerdik dan matang. Kalau isteri dia memang boleh fikir, memang dia nak waktu tu juga, tak ada masalah. Jadi bila iddah tu panjang, dia sendiri yang tanggung. Nampak tak? Berbanding yang sebelum ini, bukan kehendak isteri, kehendak suami, maka Nabi marah, menganiaya isteri itu sendiri. Hal ini adalah kerana penceraian secara khuluk tidak menimbulkan kemudaratan kepada isteri, disebabkan ia berlaku di atas kehendaknya sendiri, berbanding penceraian biasa dengan kemahanuan suami yang akan menimbulkan kemudaratan isterinya, seperti mana yang berlaku kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah insya-Allah kita akan bincangkan pada Isnin depan, iaitu tentang bilangan talak yang dimiliki oleh suaminya. Ya. Jadi insya-Allah kita dapat minta-minta bulan depan kita habis dah kot. Ya. Jadi bulan depan saya sudah secara official bertugas sebagai kaki tangan kerajaan di Pejabat Mufti Wilayah. Jadi kita mintalah bulan 1 ni saya tak sibuk. Saya dapat teruskan kuliah macam biasa. InsyaAllah, walaupun saya sudah bertugas di Putrajaya, tapi insyaAllah saya akan cuba konsisten untuk seminggu sekali pengajian fiqh munakah hadis sehingga habis kitab. Tapi mungkin saya minta maaf awal-awal lah. Mungkin dalam bulan 1 tu ada hikap, ada hari tak dapat datang, mungkin balik lewat dan sebagainya. Ya, mungkin yalah, dah mula ceramah kuliah maghrib dan seumpamanya, maka mungkin akan digantikan dengan hari lain atau kita cari option yang lain sehingga khatam kitab ini insya-Allah. Ni kita pun tinggal lagi suku dah tuan-tuan. Dah tak banyak sebenarnya. Tinggal suku je lagi. Masuk iddah habislah. Ya. Jadi kalau insya-Allah sempat kita masuk bab hadanah dan seumpamanya, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas ucapan-ucapan tuan-tuan lah, termasuk daripada Mubarak Rashidi dan beberapa lagi pelantikan saya tu. InsyaAllah ini tanggungjawab yang sangat besar dan sangat berat. Sepatutnya bukan tahniah, takziah. Sebab pikul beban yang sangat besar. Fatwa, ya. Fatwa ni, research bahagian fatwa. Sebelum fatwa dikeluarkan, saya lah yang bertanggungjawab dalam bahagian kajian, hukum hakam dan sebagainya. Minta Allah bantulah saya. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.